Saya sayang Datuk Seri. Datuk Seri Sapi ini dia ini sudah lama banyak jasa kepada rakyat Sempurna. Ya. Antara jasa-jasa Yang ini pembangunan di Sempurna ini yang ada pembangunan. Insya Allah mungkin dia boleh bawa perubahan rakyat Sempurna. Itu memang idol Datuk Seri Sapi. Dia memang bagus. Datuk Seri Sapi memang bagus. Apa-apa kita pohon dengan dia ada. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal atau nama sebenarnya Muhammad Syafiee bin Haji Abdal merupakan nama yang tidak asing lagi dalam perjalanan politik di Sabah. Apa tidaknya, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal merupakan Ketua Menteri Sabah ke-16 yang berkhidmat dari 12 Mac 2018 hingga 29 September 2020. Sepanjang karier beliau sebagai seorang ahli politik, beliau dilihat sebagai seorang pemimpin yang tabah, tenang dan berani dalam menuntut hak yang sepatutnya diberikan kepada orang Sabah. Oleh itu, dalam video ini, saya, Caroline Kuni dengan nombor metrik BA19110861 akan menerangkan biografi Datuk Seri Syafiee Abdal yang terdiri daripada biografi, latar belakang pendidikan beliau, kerjaya beliau dalam perkhidmatan awam dan akhir sekali penglibatan beliau dalam bidang politik. Muhammad Syafiee bin Haji Abdal merupakan anak berketurunan Bajau yang dilahirkan di Semporna Sabah pada 20 Oktober 1957. Beliau mempunyai seorang isteri yang bernama Datin Seri Suryani Shuaib dan 6 orang anak yang terdiri daripada 5 lelaki dan 1 perempuan. Beliau bertanding di kerusi parlimen di kawasan P189 Semporna bermula pilihan raya umum ke-11 hingga pilihan raya umum ke-14. Dari segi latar belakang pendidikan, Datuk Seri Syafiee Abdal menerima pendidikan sekolah menengah di 2 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Maktab Sabah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria di Kuala Lumpur. Beliau seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat diploma di College Perniagaan London dengan mengambil diploma dalam bidang pengurusan dan perkapalan. Kemudian, beliau menerima ijazah sarjana muda dalam ekonomi dengan kepujian daripada Staffordshire University di London. Seperti menteri-menteri lain yang ada di Malaysia, Datuk Seri Syafiee Abdal juga pernah memegang pelbagai jawatan dan portfolio di kementerian yang berbeza. Keadaan ini membuktikan beliau seorang yang berkaliber dan mempunyai kebolehan untuk menguruskan dan mentadbir bidang yang berbeza. Berikut merupakan susur galur jawatan yang pernah disandang oleh Datuk Seri Syafiee Abdal. Datuk Seri Syafiee Abdal memulakan kerjayanya dalam perkhidmatan awam pada tahun 1982 apabila beliau dilantik sebagai pegawai ahli ekonomi di Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Pada tahun 1984, beliau berpindah ke Jabatan Ketua Menteri Sabah untuk memegang jawatan sebagai Pegawai Tadbir Kanan. Beliau kemudian berpindah sekali lagi ke Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Luar Bandar Sabah pada tahun 1987 untuk menyandang jawatan sebagai Penolong Setiausaha Kanan. Datuk Seri Syafiee Abdal juga pernah menjadi setiausaha politik kepada Tan Sri Datuk Haji Sakaran bin Dandai yang pada ketika itu merupakan Menteri Tanah dan Pembangunan Koperasi Sabah dari tahun 1991 sehingga 1993. Selepas itu, Datuk Seri Syafiee Abdal memegang jawatan sebagai Ketua UMNO Bahagian Sempurna dan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Sabah pada tahun 1995, iaitu 4 tahun selepas UMNO dibawa masuk sebagai salah satu parti politik yang bertanding dalam pilihan raya di Sabah. Bermula 15 Mei 1955 hingga 24 Mei 1999, Datuk Seri Syafiee Abdal memegang jawatan sebagai Setiausaha Parlimen di Kementerian Penerangan. Seterusnya, pada 25 Mei 1999, beliau menjawat jawatan sebagai Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sabah. Datuk Seri Syafiee Abdal juga pernah dilantik sebagai Timbalan Menteri dalam Kementerian Pertahanan dari 14 Disember 1999 sehingga 29 Mac 2004. Pada 30 Mac tahun yang sama, beliau menyandang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia. 4
4 tahun selepas itu, iaitu pada 18 Mac 2008, beliau memegang pula jawatan sebagai Menteri Perpaduan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. Jawatan terakhir yang disandang oleh Datuk Seri Shafie Apdal adalah sebagai Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang bertahan dari 10 April 2009 sehingga 29 Jun 2015. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal menegaskan kawasan luar bandar akan semakin ketinggalan sekiranya isu ini tidak dibendung. Untuk itu, agenda pembangunan perlu disertai dengan peluang yang dapat menjana pendapatan penduduknya. Datuk Seri Muhammad Shafie menjelaskan antara program yang bertujuan untuk mentransformasikan kawasan luar bandar adalah program Desa Lestari yang memberi fokus terhadap sektor pembangunan ekonomi komuniti. Penglibatan Datuk Seri Shafie Apdal dalam bidang politik bermula apabila beliau menyokong penubuhan UMNO di Sabah. Sokongan tersebut membolehkan beliau dilantik sebagai Naib Ketua Pemuda UMNO Sabah pada tahun 1991 dan kemudian dinaikkan pangkat kepada Ketua Pemuda UMNO Sabah pada tahun 1995. Seterusnya, beliau dilantik sebagai Ketua UMNO Bahagian Sempurna pada tahun yang sama. Pada 28 November 1996, Datuk Seri Shafie Apdal secara rasmi dilantik sebagai salah satu anggota dalam Majlis Tertinggi UMNO yang pada ketika itu dipengerusikan oleh Datuk Seri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan pengerusi. 13 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 2009, Datuk Seri Shafie Apdal dilantik sebagai Naib Presiden UMNO. Perlantikan tersebut menjadikan beliau pemimpin Sabah pertama yang berjaya memegang jawatan tertinggi dalam UMNO yang merupakan parti politik paling dominan di semenanjung Malaysia. Walaupun begitu, keahlian beliau telah digantung pada 24 Jun 2016 kerana dituduh menyokong dan mengadakan kerjasama dengan pihak pembangkang. Akhirnya, Datuk Seri Shafie Apdal dengan sendirinya telah mengumumkan beliau keluar daripada parti UMNO pada 4 Julai 2016. Selepas tidak sampai seminggu digantung keahlian oleh Majlis Tertinggi UMNO, akhirnya Naib Presiden Parti Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal mengambil keputusan keluar UMNO dengan serta-merta. Beliau mengumumkan keputusan itu di kediamannya di Sempurna. Akan teruskan perjuangan saya sebagai seorang ahli politik untuk membela rakyat. Bukan hanya di kawasan ini, di merata tempat mana yang mereka kehendaki. Terima kasih banyak. Penglibatan Datuk Seri Shafie Apdal dalam bidang politik tidak hanya berhenti di situ. Malah, beliau telah menubuhkan parti politiknya sendiri yang dikenali sebagai Parti Warisan pada 17 Oktober 2016. Secara umumnya, Parti Warisan merupakan parti yang ditukarkan nama daripada Parti Pembangunan Warisan Sabah yang diwujudkan seawal tahun 2013. Saya nak sebutkan di sini, mulanya parti ini nama dia Parti Pembangunan Warisan Sabah. Jadi kita dah ubah atas ketetapan Ahli Majlis Tertinggi parti ini, iaitu menjadi Parti Warisan Sabah ataupun dari segi short formnya Parti Warisan. Keanggotaan Parti Warisan setakat ini melebihi 200,000 orang dan dipimpin oleh Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie bin Haji Apdal sebagai Presiden, YB Datuk Ignatius Daryl Leking selaku Timbalan Presiden, YB Datuk Jaujan Sambakong dan YB Datuk Jun Swong sebagai Naib Presiden. Terdapat juga wakil-wakil rakyat yang lain yang turut memimpin Parti Warisan. Pencapaian paling besar yang berjaya diperoleh oleh Parti Warisan adalah kemenangan parti tersebut bersama Parti Keadilan Rakyat PKR dan Democratic Action Party DAP dalam memperoleh 35 daripada 60 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Kemenangan tersebut membolehkan Datuk Seri Shafie Apdal mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah pada 12 Mei 2018 dan membentuk Kerajaan Baru Negeri Sabah.
Pemerintahan Datuk Seri Shafie Apdal berakhir pada tahun 2020 apabila Parti Warisan gagal mengekalkan kemenangannya dalam pilihan raya negeri Sabah ke-16 dengan hanya memperoleh 32 kerusi DUN, sementara Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS pimpinan Datuk Seri Haji G. Nur memperoleh sebanyak 38 kerusi DUN. Dan ini adalah keputusan dan kedudukan terkini DUN di Sabah menurut keputusan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Warisan Plus mendapat 32 kerusi, Gabungan Rakyat Sabah mendapat 38 kerusi dan Bebas mendapat 3 kerusi. Walaupun Parti Warisan tidak menang dalam pilihan raya negeri Sabah ke-16, namun Datuk Seri Shafie Apdal masih bersyukur kerana Parti Warisan masih berjaya memenangi banyak kerusi dalam pilihan raya tersebut. Ini kerana 32 kerusi yang diperoleh menunjukkan bahawa Parti Warisan masih disokong oleh rakyat Sabah. Justru itu, Datuk Seri Shafie Apdal tidak berputus asa dalam memperjuangkan hak bagi orang Sabah. Satu kumpulan ahli-ahli yang berhormat yang telah pun menjadi dinobatkan untuk membolehkan kita mewakili rakyat di peringkat di Sabah. Ya. Dan saya melihat bahawa saya juga tidak lupa bahawa keyakinan, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat ini kita akan teruskan, dan kita tahu bahawa keadaan politik yang ada di negara kita tidak begitu stabil. Begitu juga dalam keadaan yang kita lihat di bumi Sabah. Ya. Walaupun kita dapat melihat kursi-kursi, tapi the single biggest party is Warisan. Okey, terima kasih banyak.